لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum guys. Ya, what's up guys? Kita kembali lagi dengan satu lagi segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai, yaitu kisah pemandu Grab. Dan pada tahun ini, tahun 2022, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua para penonton dan para viewers saya. Dan terima kasih kerana support saya sampai ke tahap ni, dan saya sentiasa mendoakan korang semua agar diberi kesihatan dan dibukakan pintu rezeki melimpah-limpah roh. Amin 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 alamin. Dan sebelum kita mula ke cerita yang pertama, macam biasa, siapa tak kenal siapa tak tahu, janganlah mudah terpedaya ataupun terlalu taksub dengan apa yang telah disampaikan, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan cari. Sebelum itu, kalau siapa ada masalah penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambalkan lain untuk mendengar, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Sebelum itu, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, macam biasa, kita mulakan dengan intro ini. Let's start. Roll it. Nampaknya kita akan sambung untuk cerita yang pertama. Untuk cerita pertama ini untuk kisah pemandu Grab yang diberi tajuk Tanah Perkuburan. Untuk kisah yang pertama ni, aku dapat cerita ini daripada salah seorang kawan sekerja aku yang bernama, aku memanggil dia pangkat Abang. Nama dia Azhari tapi aku panggil dia Abang Ri. Dia kata, "Assalamualaikum Fik. Masa ni aku nampak cerita ini dari depan lah, duduk bersama dengan dia, duduk sembang, dia menceritakan kepada aku dan aku menceritakan kepada para penonton dan para pendengar yang aku sangat sayangi." Dia kata masa tu dia waktu tahun lepas 2021 pada bulan 11 dia try buat Grab. Dia pergilah try buat Grab apa semua. Dia kata alhamdulillah dalam masa 2 minggu tu memang masuk dia. Memang masuk apa semua. Dapat duit, dapat customer lagi-lagi dekat Bukit Bintang, dekat Bukit Jalil, dekat area-area Ampang, Selangor, ada yang nak pergi KLIA, ada yang nak pergi Rawang, ada yang nak pergi sini, ada pergi Port Dickson. Dia kata banyak untung yang saya dapat. Tapi pada satu masa tu, Fik, abang cubalah kan, masa tu malam tu memang ramai sangat customer. Lepas tu kebetulan tu jam menunjukkan pada pukul 12 tengah malam. Abang mendapat satu order daripada satu customer yang menyatakan dia nak dia order lah Grab abang. Maknanya abang akan pergi ke tempat tu untuk mengambil dia dan dia menghantarkan ke destinasi seterusnya. Dan pada masa tu abang cuba masuk jalan. Mula-mula okey tau, dia tembus macam memanglah bandar apa semua tu, dia masuk kawasan kampung. Lepas tu dia masuk dalam kawasan pendalaman macam tu lah. Abang dah rasa cuak. Abang kata dia ni biar betul duduk macam ni kan. Tiba-tiba dia jumpa perempuan yang order Grab dia tu. Dia nampak perempuan tu pakai baju kebaya pada malam tu dengan payung. Baju kebaya dengan payung. Lepas tu dia macam okey, dia kata masa tu cuaca tak berapa elok. Hujan rebas-rebas. Dia fikir okey itu hujan lah, faham. Lepas tu perempuan tu masuk lah. Dia angkat payung dia. Lepas tu abang dia pun tanya, maaf ya lambat, sebab saya tersilap jalan lah tadi. Lepas tu perempuan tu kata tak apa, saya okey kat sini. Okey, awak nak pergi sini kata okey, apalah, awak duduk kat belakang jangan lupa scan lepas ni sanitizer ni. Lepas tu bagi dah sanitizer apa semua. Dan waktu diorang undak menuju ke destinasi seterusnya, penumpang ni nak hantar, penumpang ni cakap lah, awak memang duduk kawasan pendalaman ke? Lepas tu perempuan tu hanya kata, saya memang duduk sini. Bila Abang Ri ni cakap sepatah, dia jawab sepatah. Bila orang tu cakap sepatah pun jawab sepatah. Jadi Abang Ri ni macam aduh. Ingat kan nak borak panjang-panjang, tapi dah tengok keadaan penumpang ni macam ni, dia pun diam lah. Dia pun diam, tak berkata apa-apa. Lepas tu dia pun terus apa semua. Sekali dia sampai ke destinasi tersebut, para penonton dan para pendengar yang sangat sayangi, korang tahu tak perempuan ni nak pergi mana sebenarnya?
perempuan ni diturunkan di tanah perkuburan Paya Jaras. Dia macam, pemandu ni macam, ni tanah perkuburan Paya Jaras ni. Dia pun, perempuan tu kata, abang ni duit tambang tak apa bang, balance abang jangan bagi, abang ambil lah, saya ikhlas. Oh ya, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu sebelum perempuan ni keluar, kata, adik, teman tanya boleh? Lepas tu perempuan tu tak pandang ke arah, boleh. Abang nak tanya apa? Adik duduk dekat sini ke? Dia kata, tak, rumah saya di belakang lagi. Cuma saya nak pesan dekat abang, kalau abang dah masuk ke sini, kalau abang nak U-turn, abang jangan pandang side mirror belakang Abang jangan toleh-toleh belakang tau. Lepas tu pemandu ni hanya menganggukkan kepala. Yalah. Okey. Lepas tu elok je perempuan tu tutup pintu. Dan lepas tu abang Ri ni pun U-turn lah. U-turn. Lepas tu teruslah ke belakang. Lepas tu dia cuba pandang ke arah side mirror, cermin pandang belakang. Alangkah terperanjatnya. Dia ternampak perempuan tadi yang ditumpangkan dan diturunkan di tanah perkuburan tersebut berubah menjadi seorang nenek. Mukanya retak 1000, kedut 1000, rambutnya merebang dan sedang orang kata macam terbang di atas angin lah. Contoh macam terlayang-layang macam tu. Terlayang-layang atas macam tu sambil memandang ke arah kereta tersebut. Abang Ribun dengan segala cepatnya dia membaca segala surah apa yang dia tahu, dan dia ternampak macam tu. Dia teruskan perjalanan dia. Dia sampai ke, dia tak balik rumah, dia kata dia singgah ke kedai kopi dan dia duduk dan dia rehat dan dia tenangkan diri. Dan dia cuba tanya, dia kata dia cuba tanya orang yang dah lama pengalaman bawa Grab ni. Dia kata memang, dia kata ada yang pernah jemput dekat rumah tinggal, ada yang jemput dekat hospital yang ditinggalkan, ada yang jemput dekat tempat macam ni. Tapi lepas tu orang tu tanya, dia ada bagi, kalau kena macam tu dia ada bagi duit? Ada, dia bagi RM50. Cuba kau tengok duit tu. Bila Abang Ri keluarkan duit tu daripada dompet, alangkah terperanjatnya. Nak jadikan cerita, duit yang diterima itu bukanlah duit, tetapi hanya dah daun yang kering. Dia pun macam, okey tak apalah, mungkin ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan pada malam itu untuk dia mencari rezeki untuk anak bini dia. Dan itulah untuk kisah yang pertama dari Abang Ri, iaitu tajuk Tanah Perkuburan. Untuk cerita yang pertama ni agak ekstrim, agak mencabar jugalah pemandu-pemandu Grab di luar sana yang mencari rezeki demi anak bini dan mencari rezeki sesuap nasi untuk membayar sewa rumah dan kereta. Dan kita sekarang tahu kan keadaan sekarang banjir dekat Pahang, dekat Terengganu, Kelantan, dah banyak-banyak lagi daerah yang banjir kat sini, termasuklah Ampang, Kelang, Ulu Langat, Lelanda banjir apa semua. Susah nak cari sekarang ni. Bantuan pun tak sampai-sampai kan. Katanya bantuan ada, tapi bantuan dia bantu di sini agaknya kot. Orang kata macam tu. Dan kalau tak ada apa-apa, mari kita move on ke cerita yang kedua. Let's start. Okay guys, kita sambung balik ke cerita yang terakhir, iaitu cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua ni, aku dapat email dari seorang yang bernama Abang Rahim. Dia kata, Assalamualaikum adik Fitnas. Adik muda lagi aku Dia kata, Assalamualaikum adik Fitnas, abang nak berkongsi satu pengalaman yang tak dapat abang lupakan sehingga ke hari ini. Abang ni dah pemandu Grab hampir 3 tahun. Abang pernah mengalami satu kejadian misteri lah kan. Pada satu tu dekat, yang ni berlaku di Malaysia. Dia kata ada satu malam tu abang tengah tunggu order tu, tiba-tiba notification masuk. Ada orang order abang punya Grab. Dia nak pergi ke salah satu tempat lah. Lepas tu yang abang nak ambil penumpang tu dah sampai ke destinasi. Yang naik abang punya kereta tu adalah makcik, seorang makcik yang memakai beg tangan dan barang kemas dia banyak kat tangan. Kata, tolong bawa aku pergi tempat ni. Dia kata, baik makcik. Berapa bayaran dia? Pergi sini tak mahal pun cik, dalam RM20 dah. Nah, kau ambil RM50. Cik, banyak sangat apa? Kau ambil
Nanti sampai sana aku tambah lagi RM50. Dah jadi RM100. Kata banyak lah kat situ kan. Kata aku nak pergi satu tempat ni kan, kat sini lah dulu kan. Waktu dulu aku susah, aku ni lepas tu aku dah ada sikit wang, aku letak kat sini kan. Dia bagi aku banyak duit. Dia bagi aku macam ni. Nampak. Kau tengok tangan aku ni. Sampai sini barang kemas aku. Nampak? Ni semua bukan apa ni. Ni semua original tahu tak? Mahal ni. Aku beli beribu-ribu habis. Apa tu? Ya ke makcik ni. Lepas tu sampai dekat satu jalan tu. Jalan tu memang sunyi. Dia kata ada satu kereta pun lalu. Kan dekat situ jauh, nak masuk ke dalam tu memang jauh. Dan kawasan perumahan kat dalam tu lagi jauh. Dia masuk dalam hutan. Lepas tu dia jumpa berhenti kat sana. Berhenti sini. Kau tunggu kejap Lepas tu Abang Rahim ni pun pergilah. Pergi tengok. Makcik tu letak macam makanan tau dekat pokok-pokok tu. Makcik ni Makcik orang kita. Dia letak makan makanan kat situ. Lepas tu dia masuk kereta. Dah jom kita balik. Baik makcik. Lepas tu dia U-turn keluar balik. Akulah letak barang masa aku susah kan. Orang kata buat macam ni tak jadi. Aku letak barang makan kat sini. Lepas tu aku minta. Nampak. Sampailah aku ada barang kemas macam ni. Kalau kau nak kaya macam ni, kau pergi kat pokok ni. Lepas tu yalah makcik. Aku tahu kan. Aku tahu kau tak nak kan. Tak apa. Ni dah sampai kat rumah dia tu. Nah ambil lagi RM50. Ambil ni. Macam aku janji dengan kau kan. Kata kau ambil RM50 ni. Okey makcik. Lepas tu dia tertanya-tanya lah. Dia kata dia cuma pelik lah. Kenapa makcik ni pergi hantar makanan dekat pokok tu, dan apa tujuan sebenarnya dia pergi dekat pokok tu. Dan dia macam dia tertanya-tanya, adakah dia berdosa ambil duit yang dia terima daripada makcik, yang makcik ni memuja benda-benda lain, ataupun dia tidak berdosa. Itu persoalannya. Dia cuma dah kata dia dapat malam tu dia hantar satu seorang makcik tu je dia dapat RM100. Dia bandingkan dengan lain dia baru dapat RM80. Dan malam tu orang kata dia dapat RM180. Kata alhamdulillah. Tapi dia cuma tertanya adakah dia berdosa ataupun tidak menerima duit daripada makcik, yang makcik ni memuja benda-benda lain selain dia memuja Allah SWT. Di situ persoalannya. Sila bagi jawapan di ruang komen. Itulah untuk cerita yang terakhir. Orang kata cerita ni tak lebih kepada seram, dia lebih kepada misteri. Sebab itu dalam saya punya background YouTube channel, Horror Story and Mystery. Okey, itulah untuk cerita yang terakhir. Dan saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Tahun 2022. Ni azam kita yang tahun lalu tunaikanlah. Dan azam tahun baru ni kita cuba tunaikan. Apa yang kita tak pernah dapat, kita cuba dapatkan. Yang paling penting, walau macam mana kaya pun, walau macam mana kita senang pun, walau macam mana kita handsome sekalipun, good looking ke, cantik ke, jangan kita lupa diri kita yang sebenar. Jangan kita lupa mak bapak kita, jangan kita lupa adik-beradik kita. Sebab itu adalah salah satu pahala kita untuk di akhirat nanti. Dan sebelum saya menutup tirai pada malam ini, Fitnah Studios, iaitu kisah pemandu Grab, jaga diri, patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan, di setiap hari Isnin, di setiap hari Khamis, dan juga di setiap hari Jumaat. I see you when I see you. See you for the next video. Assalamualaikum. See ya. Kalau me baby sayang, ya aku tak kasih bang, ya aku tak ada hutang. But she got me like every time of the week.